RCCB tak boleh on. RCCB tak boleh nak on. Macam mana nak buat? Jadi tonton video ni sampai habis supaya anda tahu wireman anda buat troubleshooting dan juga tak kena wiring satu rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So RCCB tak boleh nak on. Macam mana nak buat? Asas troubleshooting. Follow video ni. Jika anda tengok semua tadi RCCB, okay, kita tengok balik video ni. RCCB ni tak boleh nak on. Bila kita on trip, jadi apa puncanya? Jadi nak tahu puncanya tu, kena tahu asasnya dulu supaya kita tak cari merata-rata dan kita tahu apa benda yang kita nak trace. Jadi jom saya tunjukkan kenapa RCCB ni bila kita dah off dan kita dah turun ke MCCB tetap tak boleh nak on. Macam loose. Tapi sebenarnya boleh pakai lagi kalau tonton video ni sampai habis. Sebelum kita nak troubleshoot, kita kena tahu punca asas dia dulu. Kenapa RCCB kita trip? Ada dua sebab. Live bertemu dengan earth. Okey. Yang kedua adalah neutral bertemu dengan earth. Tetapi masalah kita sekarang adalah RCCB tak boleh nak on. Bila kita off MCB pun tak boleh on. Jadi masalah dia adalah, saya akan buka rahsia dia dalam video ni. Yang ramai orang cakap rahsia kita troubleshoot. So hari ni rahsia troubleshooting tu saya bagi tahu dalam video ni. Kalau tak tengok habis, rugilah. So punca RCCB kita bila off MCB semua tak boleh nak on. Reset on, reset trip. So masalah dia adalah neutral dan juga earth dah short. Jadi dia dah shorting. Dalam isu ni kita kena selesaikan dulu. Kita kena cari live dengan earding ni sampai jumpa. Kalau tak jumpa, RCCB anda akan terus trip. Sampai ke sudah akan trip. Bila trip sampai ke sudah, anda tukar DB pun tak guna, anda wiring baru pun tak guna. Tapi kalau dah wiring baru tu makan kos lah. Jadi masalah tu memang dah settle, tapi banyak kos yang anda keluarkan. Padahal anda boleh buat troubleshootingnya. Jadi masalah dia adalah neutral dengan earth. So macam mana kita nak cari neutral dengan earth ni? Jom. Pertama, kalau nak troubleshooting kena ada ni lah, multimeter. Kalau tak ada multimeter, susah sikit lah nak buat. Boleh tapi makan masa lama. Baik, dekat sini saya ada 1 dB yang dah bermasalah tadi. Kita on RCCB je trip. Pertama sekali kita kena off kita punya main switch. Main switch kita dah off. Kita boleh tengok supply tetap ada. Baik. Jadi bila kita on RCCB, dia boleh on. Maksud kalau kita on main switch, RCCB ni akan trip lah. Sebab tadi dah trip. Kita cuba, mesti tripnya. Jadi bila keadaan macam tu, RCCB kita tak boleh nak on. Maka kita kena check pakai multimeter. Sebenarnya kalau kita tak ada multimeter, boleh kita nak check dengan kita buka kabel earding kita. Okay, kita buka satu-satu. Ini saya dah buka kabel earding. So kalau ada dekat rumah ada 10 kabel earding, 20 kabel earding kena buka. Contohnya kena buka 5, 10. Kita touch. Jadi kalau kita touch, kabel earding tu menyebabkan RCCB kita trip, makna kabel earding ni dah bermasalah. Jadi kalau kabel earding tu bermasalah, anda boleh tengok je saiz kabel. Jadi anda tengok saiz kabel 1.5 atau 2.5 atau 4mm. Kalau anda boleh tahu saiz kabel, anda boleh tahu load apa sebenarnya yang dia pakai. Jadi kalau 2.5 dah tentu soket lah. Anda boleh guna soket tester, test semua soket yang ada supply sekarang, dan dia akan tunjukkan satu kabel earding yang tak menyala. Maksudnya anda dah cabut kabel earding ni. Jadi bila anda dah cabut kabel earding ni, anda boleh tahu circuit tu bermasalah. Bila anda dah jumpa, baru anda boleh on RCCB anda. Kalau tak, dia akan loose. Dia macam rosak, tapi sebenarnya tak rosak. Wiring anda yang ada masalah. Sedikit masalah lah.
kena panggil orang yang betul untuk troubleshooting dan repair. Tak perlu untuk wiring satu rumah. Yang kedua adalah wireman akan guna multimeter. Jadi dekat multimeter kita akan guna buzzer lah. Okay, so ni buzzer. So saya tak ada nak cerita pasal fungsi multimeter ke apa, nanti panjang sangat video ni. Jadi kita select ke buzzer. Alright, so ni ada diode, ohm dengan buzzer. So kita pilih buzzer lah. Untuk troubleshooting ni, shorting macam ni, kebanyakannya kita akan guna buzzer. Troubleshooting ni, buzzer ni kita boleh guna untuk ujian keterusan, litar pintas. So untuk check kabel, so kita boleh guna sistem buzzer ni. Tapi kalau saya nak terangkan panjang pula. Jadi kita ambil prop, kita touching. Sekarang berbunyi kan. Bila berbunyi bermaksud ada litar pintas. So tengoklah ni, litar pintas lah ni. Kalau ada beban dia tak berbunyi lah. Okay. So kita nak cari litar pintas, mesti yang ada bunyi. Kalau dia tak berbunyi, maksud macam ni lah. Dia tengah open, dia tak ada masalah lah. Circuit tu okey. Baik, kalau kita guna multimeter, kita akan check di bar peding dan neutral. Sebabnya tadi kalau kita tengok daripada awal video tadi, kita dah tahu basic dia. Kalau RCCB trip tak boleh nak reset, neutral dan peding ada shorting ataupun litar pintas lah. Jadi kita check terus neutral dan ding. Jadi berbunyi. Jadi bila berbunyi maksud dia ada short macam ni maksud dia. Jadi kita kena asingkan, kita kena cari supaya dia tak bersentuhan dah. Dengan cara kita buka kabel earding. Baik, jadi ni kabel earding kita dah buka. So ni kabel earding kita dah buka. Kita kena check semula bar neutral dan earding mesti tak berbunyi. Baik. So dah tak ada bunyi dah Jadi kita check kabel earding, baru kita boleh tahulah kabel earding ni bermasalah. Jadi macam mana kita nak tahu pair dia? Kita kena buka juga kabel di bar neutral. Bar neutral kita cabut kabel neutral dan kita kena check untuk kita jumpakan pair dia. Maksudnya dia punya litar dia. Jadi neutral dan juga earding ni memang short. Jadi kita dah tahu, kita boleh cari point di mana point litar ni. Jadi dengan cara kita tengok saiz kabel. Kalau saiz kabel 2.5 maksudnya litar kuasa lah. Kalau 1.5 litar pencahayaan. Jika masalah kita dah jumpa, kita dah betulkan, kita akan check semula bar neutral dan earding. Dah tak ada bunyi, dah tak ada short. So baru kita boleh on RCCB kita. Kita cuba on main switch. Kita boleh check api dah masuk. Okay, api masuk ke RCCB. Kita boleh on RCCB kita. RCCB kita on, kita test strip normal, test strip normal. So sistem back to normal. Tak perlu pun kita nak rewiring sampai satu rumah. Baik, so jangan lupa share video ini. Video ni boleh membantu anda, kira technician ke ataupun untuk yang bekerja dalam bidang elektrik. So saya tak sarankanlah kerja-kerja troubleshooting ni dia buat DIY supaya tak membahayakan nyawa anda sendiri dan juga tak nak ada risiko kerosakan barang, kerosakan harta benda dan nyawa. Jadi kepada yang suka DIY ni, saya nak, ni pendapat saya lah. Elektrik ni dia bukan semua orang boleh buat. Kalau ikutkan bertahun-tahun, diorang wireman ataupun touchman ke IR tu, diorang semua bertahun-tahun belajar. Bukannya melalui YouTube, melalui
Facebook ataupun belajar sehari 2 hari. Baik, itu tak menjaminkan kita boleh buat elektrik. Tadi saya syorkan video ni saya tak tuju untuk DIY ataupun untuk anda troubleshooting sendiri, sebab asasnya adalah dalam video ni terlalu sikit. Kan dalam masa 5 ke 10 minit anda nak troubleshooting, dan kalau rumah troubleshooting saya hanya buatlah demo ataupun saya dah olah untuk video ni. Tapi kalau di keadaan sebenar, apa yang kita jumpa kadang troubleshooting yang suka buat sendiri, buat wiring sendiri ni, kadang-kadang kabel live pergi ke neutral, ading pergi di load. Jadi bila kita charge mahal, dia cakap kenapa mahal? Okay, sebenarnya kerja troubleshooting ni bukanlah kerja yang senang macam dalam video ni. Nampak macam oh senang je. Itu adalah asas. Saya bagi asas dan juga saya bagi punca kenapa dia trip. So anda boleh cari nanti. Jadi kalau tak yakin buat, panggillah wireman ataupun kompetent yang berkelayakan, sebab dia orang dah diajar dengan modul yang bertahun-tahun, ada ambil sampai 3-4 tahun dengan examnya, dengan oralnya untuk dapatkan sijil kompetent ST. Dan ada yang komen orang kompetent ni tak erti buat kerja. Saya rasa itu benda yang tak menasabah lah, antara dia yang tak erti buat kerja ataupun dia salah faham. Baik, so saya harap video ni kita boleh share sama-sama. Kalau ada komen ataupun ada contohnya masalah tentang troubleshooting, boleh komen kat bawah. InsyaAllah saya akan cuba share apa masalah punca-punca yang menyebabkan masalah pada pendawaian. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum.